9 random variables, dan dalam topik ni kita ada 3 subtopik, iaitu introduction to random variables, kemudian kita ada discrete, kita sambung lagi dengan satu lagi adalah continuous. Okey, ini kamu boleh rujuk pada nota. Okey, introduction to random variables. Okey, so kita ingat balik discrete dengan continuous. So kalau kita refer kepada yang sebelum ni, discrete ni ada satu nilai yang tepat. Kalau kita nak mudah, kita akan lihat dia hampir sama dengan integer. Setiap integer tu adalah discrete. Kemudian kalau continuous ni kita lebih mudah rujuk kepada real numbers. Okay? So kalau kita refer kepada discrete, nilai x tu adalah merujuk kepada nilai 0, 1, 2, 3, 4 and seterusnya. Okay? Kalau continuous, biasanya kita akan buat dalam bentuk interval, sebab nilai decimal number pun termasuk. Okay. Kita lihat contoh yang pertama. Kenapa kita kena gunakan kaedah random variables? Okay. Contoh, kalau kita ada coin, kita lambung 3 kali. 3 kali. Soalan ini determine the random variable x which represent the number of tail obtained. Okey, jadi kalau kita senaraikan, yang pertama sample space. Maknanya kita kalau nak senaraikan sample space kita adalah mungkin ketiga-tiga ni adalah head, ataupun kita ada 2 head, 1 je tail, ataupun kemungkinan lain head, kemudian yang kedua tail, yang ketiga adalah head, dan seterusnya dah. Ini senarai beberapa kemungkinan. Sample space ni adalah semua So TTH, kemudian THT, kemudian HTT, yang terakhir adalah T, semuanya tail. Okey. Ini yang kita belajar masa bab 8. Okey, probability. Jadi S ni adalah sample space, semua kemungkinan. Jadi kalau kita senaraikan semua kemungkinan ni, NS kita adalah 2, 4, 6, 8. Sepatutnya kita mesti ada 8. 2, 4, 6, 8. Okey, sepatutnya ada 8 kemungkinan. Okey, kemudian yang X ni, topik yang kita bincang sekarang ni random variable, kita wakilkan dengan satu variable je. Satu je. Kita hanya fokuskan perbincangan kita adalah, katakan X ni represent the number of tail. Maksudnya kita akan dapat tail obtained. Maknanya kita fokuskan satu je. Kalau topik yang sebelum ni, probability, chapter 8, kita fokuskan dua-dua. Sepatutnya macam kat sini kita dapat event kita adalah head ataupun tail. Dua event tu serentak. Tapi bila kita masuk bab yang ke-9 ni, kalau kita bincang random variables, kita fokuskan satu je. Jadi katakan variable X ni kita wakilkan, fokuskan kepada tail je, kita dapat tail. Jadi kalau kita senaraikan X ni, kemungkinan nilai yang paling rendah adalah 0. Contoh macam ni lah. Mula-mula ni kita tak dapat langsung tail, itu merujuk kepada bilangan tail tu adalah 0. Kemudian kemungkinan yang lain, kalau kita lihat kat sini, di sini tail kita adalah 1. So kita akan tulis 1. Ini kemungkinan dia. Yang ini pun 1 juga, yang ini pun tail 1 juga. Kalau kita refer yang ni, kita lihat tail kita ada 2. 2. Ini senarai kemungkinan dia. Jadi kita boleh wakilkan X ni sebagai nilai 2. Dan nilai tail yang paling tinggi adalah 3. Okey, ini yang dipanggil random variables. Okey. Maksud dia, sebelum ni kita bincang, kalau kita lambung coin, kita akan dapat 2 kemungkinan. So event kita adalah head, dapat head ataupun tail. Dua-dua tu kita bincang serentak. Tapi kalau kita fokuskan kepada chapter 9 ni, kita fokuskan satu je variable, dan kita fokuskan apa yang kita bincangkan. Katakan kita bincangkan event tail yang kita dapat, maka X tu mewakili nilai tail yang kita dapat, bermula daripada 0 sampailah 3. Tak mungkin kita akan dapat nilai X tu sama dengan 4, sebab kita lambung hanya
3 kali saja. A box containing 3 blue marbles. Okey, katakan kita ada satu box. Kita ada 3 blue marbles and 4 green. 4 green. Kemudian kita ambil 2. Keluarkan 2. 1. Kemudian keluarkan satu lagi. 2. Kemudian ada syarat tambahan without replacement. Maksudnya kalau ada ayat ni maksudnya NS. Maksudnya sebelum kita ambil kali yang pertama, dalam ni adalah 7. Kemudian masa kita nak ambil kali yang kedua, dah kurang 1. Maksudnya kalau kita ambil yang pertama, kita nak buat yang kedua, sebelum kita ambil yang kedua tu, NS kita dah berkurang 1. Itu maksudnya without replacement. Kemudian nanti the random variable X which represent the number of green. Maksudnya X ni kita fokuskan hanya dapat green je. Kita hanya dapat green saja. Okay, green obtain. Kita fokuskan satu. Ingat, chapter 9 ni hanya fokuskan satu je. Kalau tak, kita akan fokuskan, kita akan dapat blue ataupun kita akan dapat green. Kita akan bincang 2 event ni. Tapi kalau kita bincang sekarang ni, kita fokus satu je. Jadi ikut soalan, X tu fokus kepada apa? Okay, kita dapat green. Jadi kemungkinan kalau kita senaraikan sample space, kemungkinan dia mungkin kita akan dapat 2-2B. Maksudnya kali pertama blue, kali yang kedua pun blue juga. Ataupun mungkin kita akan dapat kali pertama blue, kedua green. Ataupun green dulu, baru blue. Ataupun dua-dua green. Okay, so kalau kita senaraikan X ni, determine the random variable X, maksudnya X tu adalah kemungkinan dia paling rendah 0. Sebab X ni merujuk kepada green. Contoh macam ni lah. Yang pertama ni tak ada langsung green. Okey. Ya, saya punya okey, tak ada langsung green. Ini maksud dia adalah kita punya nilai X tu adalah 0. Ataupun kita cuma ada satu je green. Satu je green. Maka kita akan ambil 1. Ataupun paling tinggi 2. 3 tak mungkin. Sebab kita hanya ambil 2 kali saja. Kemudian 9.2 kita masuk discrete random variables. Okey, kita kembangkan lagi idea ni, tapi kita sekarang ni kita akan fokuskan kepada discrete je. So ingat, discrete ni mengambil nilai yang tepat. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey, kemudian kita lihat beberapa peraturan. Probability paling tinggi 1, paling rendah 0. Okey. Dan kalau kita ada banyak probability, maka jumlah dia mesti 1. So ini sama dengan chapter 8, probability. Okey, contoh yang ketiga. Okey, a fair dice is roll. Maksudnya kita lambung dadu. Kemudian X represent the number on the dice. Patutnya die ni. Show that X is a discrete random variable. Maknanya kalau kita nak tunjukkan, kadang-kadang soalan ni dia minta ni. Show that X is a discrete random variable. Jadi kalau kita nak show yang ni, kalau kita nak show, okey, kalau kita nak show, kita boleh dapatkan X sama dengan jadi kalau kita senaraikan X ni, bila kita lambung dadu, okey, kita lambung dadu, kemungkinan yang kita akan dapat sama ada 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Ini senarai nombor yang kita akan dapat sama ada 1, 2, 3 sampai 6. Okey, sekarang ni kita nak show. Okey, jadi sekarang ni kita fokuskan. Kalau kita ambil yang pertama. Okey, yang pertama kita dapat nombor 1. So bila kita lambung dadu, kebarangkalian dapat nombor 1 adalah 1/6. Sebab dia dice, a pair dice. Okey. Kemudian kalau kita dapat nombor 2, masih kekal sama, sebab kita akan dapat satu nombor daripada 6. 2 tu cuma ada 1 je. So 1/6. Sampailah yang terakhir.
X sama dengan 3, 1/6 juga. Untuk nombor X sama dengan 4, 1/6 juga. Sampailah yang terakhir 1/6. Kemudian PX sama dengan 6, 1/6 juga. Jadi kalau kita nak show X is a discrete random variable, kita tunjukkan summation of probability mesti sama dengan 1. Okay, mesti sama dengan 1. Ya, saya buat kat sini. Kita jumlahkan daripada yang pertama 1/6, yang kedua 1/6 juga, yang ketiga 1/6, yang keempat, yang kelima dan yang keenam. Jadi kita berjaya tunjukkan jumlah probability itu adalah sama dengan 1. Jadi kalau kita nak show discrete random variable, kita mesti tunjukkan mesti sama dengan 1. Okay, so kita buat kesimpulan. Therefore X is a discrete random variable. Okey, maknanya kita guna je peraturan jumlah kebarangkalian mesti 1. Okey, dia beri random variable y has a probability py equals to y. Kita perhatikan cara penulisan ya. Kita gunakan huruf besar ni, y capital letter equals to y. So dia beri dalam bentuk function. For y start from 0, kemudian terus 2, 4, 6. Soalan dia, construct a probability distribution table. Ini maksud dia, kita mesti tukarkan dalam bentuk table. Okay, contoh. Okay, jadi kita akan create table. Dan nilai y bermula dengan 0. Kemudian kita ada 2. Kemudian kita ada 4. Kemudian kita ada 6. Semua nombor yang ada ni. Kemudian kita gantikan 0. So dapat 12/36. Terus 12/36. Yang kedua, kita akan dapat 10/36. Yang ketiga ganti dengan 4. So 8/36. Ganti dengan 6. 6/36. Okey, macam tu. Okey, so yang pertama, soalan yang pertama, construct a probability distribution table. Bentuk yang ni lah. Okey, kemudian draw a graph for the probability distribution of y. Dia nak graph. Okey, kalau untuk discrete, ni adalah tajuk discrete. Jadi kita akan buat dalam bentuk ada paksi x, kemudian kita ada paksi y. Macam itulah. Ni paksi x. Yang paksi y ni kita labelkan dia sebagai probability. Ini bukan x ni. Ya, ini bukan x, ini adalah y. Y. Ini yang pertama ni, y. Kemudian yang y axis ni kita gunakan probability y equals to y. Okey. So kalau kita nak mudah ni, kita bermula dengan 0, 2, 4, 6. 0, 2, 4, 6. Okey, kemudian kita pecahlah ni. Okey, kita boleh pecah. Mungkin kita boleh gunakan ni 12. 6, 8, 10, 12. So kita boleh gunakan 6 ke. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, yang pertama 2/36. Kemudian 4, 36. Kemudian 6/36. Kemudian saya ambil 8/36. Kemudian saya ambil 10. Kemudian yang saya ambil paling tinggi 12. Okey. Okey, kemudian kalau 0, tinggi dia adalah 12/36. Jadi saya akan buat 1,
Sorry, saya akan buat. Kita akan buat garis tegak ni. Ni harap-harap okey ni. Tu 12/6. Kemudian kalau nilai 2, dia adalah nilai 10. So saya ambil ni 10. Menggunakan garis tegak. Sebab ini diskrit. Kemudian seterusnya 8. So saya akan ambil 8. Ini cuma lakarannya. Nanti kamu lukislah dengan tepat. Sepatutnya sini sini. Kemudian 6. Sorry, 6 lah. 8 6. So lebih kurang macam tu. Nanti kamu ejal ni dia ke sini. Okey, jadi kalau soalan nak draw a graph, maksud dia yang x axis ni kita labelkan y, yang y axis kita labelkan probability. Kita kena lukis tegak ni sebab nilai bila y equals to 0, dia tak ada nilai selain daripada 0. Dia tak ada 0.8, tak ada. Dia tak ada 0.1, tak ada. So dia akan tegak. So ini kita buat tegak ni sebab dia adalah discrete. Ini adalah discrete random variable. Okey, kadang-kadang kita akan jumpa soalan yang macam ni lah. Dia beri probability dan kita ada beberapa function. Okey, soalan dia yang pertama, show that k equals to 1/17. Jadi kalau kita nak show, yang pertama show constant equals to 1/17. Maka bila kita nak show constant, kita mesti gunakan summation of p x equals to x mesti samakan dengan 1. Ini kalau kita nak tunjukkan k tu berapa. So ingat ni, bila kita nak show constant, mesti gunakan summation of p mesti samakan dengan 1. Okay, kx. Saya k sama dengan 1. Okey. Jadi kita akan gunakan kita ambil nilai yang ada ni. Semua nilai yang ada ni. Kalau kita ganti 0, maka yang pertama tu 0. Selesai. Kalau kita ganti dengan x tu 1, maka kita akan dapat k. Boleh ke ni? Kalau kita ganti dengan 2, so dapat 4k. 4k. Ganti dengan 3, kita akan dapat 9k. Ganti dengan 4, kita akan dapat k. Ganti dengan 5, k juga. Ganti dengan 6, kita akan dapat k. So samakan dengan 1. Okay. So kita jumlahkan ni 9, ni 13, 14, 15, 16, 17. Maka kita akan dapat 70k equals to 1. So k equals to 1/17. So kita dah berjaya tunjukkan shown. Okay, jadi kalau kita nak show value of k constant, kita mesti gunakan summation of probability mesti samakan dengan 1. Ini setiap kali kalau kita nak cari constant. Okey, kemudian hence, namanya sambung daripada yang kita show ni, gunakan maklumat k ni. Find the probability x between 0 and 3. 0 and 3. Jadi kalau kita nak jawab soalan yang macam ni, okey, kita senaraikan. Sebab ingat ini adalah discrete. Kalau kita nampak nilai x tu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini adalah discrete. Discrete. Jadi kalau kita nak jawab soalan ni, yang pertama, probability x between 0 and 3 include 3. Jadi kita perlu senaraikan semua probability yang mungkin. Disebabkan ini discrete, maka kita boleh senaraikan bermula daripada 1. Kemudian kita teruskan lagi. Selepas 1 mesti 2. Kemudian teruskan lagi sampai 3. Jadi kalau discrete, kita nak senaraikan nombor tu mudah. Selepas 1 mesti 2. Selepas 2 mesti 3. Jadi kita akan cari nilai probability tu. Probability x equals to 1, 1. Plus probability x equals to 2, 1. Kemudian probability x equals to 3. Okay.
Kemudian kita jumlahlah. Okey, kalau x equals to 1, so refer pada sini, x equals to 1, so kita akan ambil 1/17 x kuasa 2. Okay, saya akan gunakan x equals to 1, maka kita akan ganti 1 multiply by k, maksudnya 1/17 lah, 1/17 tambah dengan, bila x sama dengan 2, maksudnya kita akan dapat 4k, maksudnya 4/17. Bila kita ganti dengan 3, masih gunakan ni 9k, so 9/17. Maka kita jumlahkan, ni kalau kita jumlahkan, so kita akan dapat nilai 14/17. Okey. Kemudian kita nak mencari probability absolute value of x minus 2 less than 1. So kena ingat baliklah ini apa maksud dia. Okey, kita akan selesaikan ni. So ingat balik ini, kalau kita permudahkan, dia akan ada kiri dan kanan. So x minus 2 less than 1, 1. Kemudian satu lagi. Ini kalau kita hilangkan absolute value ni, dia akan ada satu positif, satu negatif. Jadi kalau kita permudahkan lagi, kita hilangkan negatif 2 dengan cara semua ni tambah 2. Ni tambah 2. Ini kalau kita tambah 2 dapat 1. Ini kalau tambah 2 dapat x. Tambah 2 dapat 3. Okey. Maka yang di sini saya boleh ubah probability x between 1 and 3. Jadi kalau kita senaraikan nilai tepat, nilai diskrit x between 1 and 3, maka kita akan ambil nilai x sama dengan 2. So terus kita gantikan, px equals to 2. Okay. So kita akan dapat, rujuklah kepada x sama dengan 2. X sama dengan 2 adalah 4k, iaitu 4/17. So jawapan B adalah 4/17. Okay, soalan C, kita nak mencari probability even number. Okay, maknanya kita senaraikan even number ni. Even number ni kalau kita lihat daripada apa yang ada ni, okay, even number ni, 0 ni termasuk tak even number? Kena rujuk balik lah. 0 ni termasuk 0, 2, 4 and 6. 0, 2, 4 and 6. Ini adalah even number. Jadi kita senaraikan, kalau kita nak kira probability x equal to 0, kemudian plus probability x equals to 2, kemudian plus lagi probability x equals to 4, kemudian kita tambah lagi probability x equals to 6. So kita jumlahkan. Okey, x equal to 0, maka k to 0. So yang pertama 0, selesai. Ganti dengan 2 pula. Ganti dengan 2 maksud dia 4k. Ganti dengan 2, betul lah, 4k. 4k 4/17. Kemudian gantikan dengan 4. 4 ni sama dengan k. K itu adalah 1/17. Ganti dengan 6. K juga 1/17. Maka kita akan dapat 4, 5, 6. So 6/17. 6/17. Okey, kemudian kita lihat soalan D pula. Okey, soalan D ni kita nak mencari mode. So kalau ikutkan takrifan yang asal, mode ni kita akan refer kepada data yang mempunyai frekuensi, highest frequency. Itu kita punya takrifan yang sebelum ni. Jadi kalau kita bincang probability, maka kita akan refer kepada nilai probability yang paling tinggi. So kita gantilah. Kalau ganti 0, 0 lah. Kalau ganti 1, itu baru 1/17. Kalau ganti 2, baru 4/17. Kalau ganti 3, 9/17. Yang lain-lain ni 1/17. Maka kita nampak pada nilai 3 ni, nilai 3, x sama dengan 3, kita akan dapat probability tu nilai yang paling tinggi, iaitu 9/17. Maka kalau kita nak jawab soalan mode ni, rujukan kita highest probability.
maka kita akan ambil jawapan dia adalah X equals to 3. So mood kita adalah 3. Okay, mood kita adalah X equals to 3. Okay, sama juga kalau kita lihat ini adalah absolute value more than 2. So refer balik definition dia. Kalau kita hilangkan absolute value, so kita akan dapat X more than 2, 1. Kemudian or ni biasanya tambah. Satu lagi adalah X less than negative 2. Ini saya dapat ni daripada definition of absolute value. Absolute value of X. Okay, so ingat balik. Ini kalau kita pecahkan ni, ini kita akan dapat X more than 2 or X less than negative 2. Ini yang kita belajar sebelum ni. So dalam probability kita akan letak plus. Kemudian kita senaraikan juga. Kita senaraikan yang lebih daripada 2. Lebih daripada 2 bermula dengan 3. So kita ambil lah probability X equals to 3. 1. Kemudian ni sampai 4 ni. Plus probability X equals to 4. Tambah lagi probability X equals to 5. Tambah lagi probability X equals to 6. Okay. So 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Okay. Kemudian kalau kat sini less than negative 2. Masalahnya mana ada X less than negative 2. Okay. So yang lain-lain ni tak payah. Okay. Kemudian kita kira lah. Okay. Kalau kita ambil X sama dengan 3, maksudnya 9/17. Kalau ambil 4 kita akan baca K. K tu 1/17. Kalau kita baca 5, 1/17 juga. Kalau kita baca 6, 1/17. So jumlahkan 9, 10, 11, 12. So 12/17. Itulah kita punya jawapan. Okey, kita lihat contoh yang ke-6. Ini X. Okey, contoh yang ke-6. Kita ada bag. Okay, a bag contains 4 pieces of red towels. Okay, maknanya kalau katakan saya buat macam ni lah, ataupun saya buat saya buat yang ni. Okay, katakan saya senaraikan di sini. Okay, kita ada 4 pieces of red towels. So maksud dia 4 red towels, kemudian 3 yellow. Sudah. Kemudian kita ambil the towel to be drawn at a random one by one without replacement. Okey, maknanya kita akan ambil satu per satu. Okey, kita akan ambil sentiasa ambil satu per satu sehinggalah kita akan dapat merah. Okey, kemudian X ni adalah merujuk kepada total number of towel. Okey. Okey, yang ini seloknya kita kena bina tree diagram. Kita kena bina tree diagram. Okey. Kalau sebelum ni kita akan bincang, ni saya buat tree diagram. Okey, saya akan buat macam ni lah. Sama ada kali pertama je saya dah dapat rate. Okey. Kalau kali pertama rate kita 4 daripada 7. 4/7. Ini 5/7. Okey, itu kemungkinan pertama. Kemudian bila kita dapat rate, terus kita berhenti. Sebab target dia mesti dapat rate tower. Kemudian kalau kita ambil kali pertama dapat yellow, saya kena ambil sekali lagi. So ada dua kemungkinan, sama ada red color ataupun yellow. Yang ini without replacement. Maksud dia bila kita teruskan, dia akan berkurang satu. So kita akan dapat, tadi kita dah ambil red. So dah tinggal, so ini kekal 4/6. Kemudian kita akan ambil 2/6. Ini saya ambil 2 sebab yang pertama yellow dah ambil dah. Maka yellow tu akan berkurang 1.
Okey, kemudian kita pecah lagi. Pecah lagi untuk yellow ni. Okey, so red, yellow. Okey, untuk yang red ni kekal. Tadi kita berhenti pada nilai 4. So letak 4/6. Kemudian yellow akan berkurang satu lagi. So tinggal 1/6. Okey, bukan 4/6. Kita akan ambil 4/5. Yang ini adalah 1/5. Kemudian kalau kita dapat red, kita berhenti. Untuk yang yellow ni kena teruskan lagi. Kena teruskan lagi. Ini adalah red, yellow. Yang ini yellow dah habis. Ni dah habis dah, zero ni. Ni dah zero. Maka yang ini adalah 4/4 ataupun 1 lain. Ni 1, ni 0. Ni 4/4. Ini 0/4. Betul. Okey, jadi sekarang ni obtain the probability distribution of X. Okey, yang X ni merujuk kepada total number of tower. Jadi kalau kita refer pada yang pertama, kalau kita refer pada yang pertama, R kita baru 1. Boleh ke ni? So saya tulis kat sini. PR yang pertama adalah yang ni. PR yang pertama adalah 4/7. Ataupun saya boleh saya gunakan terus random variable ni, saya wakilkan dengan X. X equals to 1. Boleh ke? Ini 2. Okey. Ini X equals to 1. 1. Sejarahnya Y X equals to 1. Okey, sejarahnya ni kita ada R. Okey. Kalau X equals to 1, yang pertama X equals to 1, ini adalah 4/7. Ni 4/7. Ni rantai yang pertama ni. Kemudian bila rantai yang kedua, so kita boleh tulis X equals to 2. Ini jumlah dia 1, 2. So 2 lah. Sebab ini merujuk kepada total number of towers. Okey, sama dengan, so kita ambil dah 5/7. 5/7 darab dengan 4/6. Kita baca satu ranting ni. Ni nanti kamu kira 3/7. Saya 3. Ni tadi 3/7. Ni bukan 5 ni. Ni 3/7. Saya salah. Ni 3/7. So 3/7 darab 4/6. 3/7 darab 4/6 sama dengan 2/7. Kemudian kita teruskan lagi ranting yang ketiga. Kita dah ada 3 tower. 1, 2, 3. So kita akan ambil probability X equals to 3. Ambil satu ranting ni daripada 3/7. Kemudian ranting yang kedua 2/6 darab 2/6 darab lagi 4/5. 4/5. So nanti kamu cari nilai dia 4/35. Okey. Kemudian kita teruskan lagi. Yang terakhir 4. Ni maksud dia 4 tu yang ni lah. Ni 1, 2, 3, 4. So ranting yang pertama 3/7. 3/7. Ranting yang kedua 2/6. Ranting yang ketiga 1/5. Ranting yang terakhir 1. Ataupun 4/4. Mana-mana pun boleh. Nak buat 1 boleh, 4/4 boleh. Ni kalau kita kira dapatlah 1/35. 35. Okey, kemudian kita kumpulkan jawapan kita. Dari segi penulisannya X kecil, yang ni X besar. Nilai kita adalah 1, 2, 3, 4. So yang kita kira tadi, kita pindahkan dalam bentuk table. So yang pertama tadi 4/7. Selesai. Yang kedua 2/7. Kemudian seterusnya 4/5.
4/35. 4/35. Yang terakhir tadi adalah 1/35. Kamu rujuk balik. Dan pastikan bila kita jumlahkan ni mesti 1. Jawab soalan B ni. Probability X more than or equals to 2. So ingat, kalau discrete senaraikan. Kemungkinan dia bermula daripada 2. Kemudian kita teruskan lagi X sama dengan 3. Kemudian kita teruskan lagi X sama dengan 4. X sama dengan 4. Kemudian kita jumlahkan lah. Kita jumlahkan 2/7 tambah dengan 4/35 tambah dengan 1/35. Okay. X more than. Okay. So berapa ni? Ni 5, 10, 15. 15/35. Betul tak? 15/35 berapa? 3/7. Nanti kamu kira ini jawapannya 3/7. Soalan C saya buat kat sini lah. Soalan C. Okey, soalan C kita nak dapatkan probability X between 1 and 3. Include 3. Ini pun sama juga. Kalau kita nak jawab disebabkan ini adalah discrete, maka kita boleh senaraikan bermula daripada 2 sampailah 3. Okey. Maksudnya terus kita gunakan table, ambil nilai X sama dengan 2. So 2/7 tambah dengan 3, 4/35. Okey, so ini akan dapat 10, 14. So jawapan dia 14/35. So kita akan dapat 2/5. Okey, macam itulah. Seterusnya kita lihat istilah cumulative distribution function. So bagaimana cara kita dapatkan cumulative distribution function? Simbol dia adalah F besar. F besar. Dan probability, ni cumulative ni maksudnya kita sama dengan konsep yang sebelum ni. Cumulative tu maksudnya kita kena jumlahkan sehingga apa yang kita bincangkan. Maksudnya kita akan jumlahkan probability untuk setiap interval tu. Okey, nanti kita akan tengok contoh. Kalau katakan soalan tu nak cari median, maka kita boleh gunakan yang ni. Kalau kita nak cari median, kita boleh gunakan rujukan ni. Sama ada kita ambil kita ambil ni. Kita ambil yang ni ataupun kita ambil yang satu lagi ni. Kalau kita dah ada cumulative, kita boleh ambil FM equals to 0.5. Kadang-kadang bila kita dah cari cumulative, soalan nak median tu berapa. Okey, kita lihat. Okey, kalau kita lihat nota ni. Ini kalau kamu nak hafal ni. Ini maksudnya kalau kita dah ada cumulative, kita nak mencari probability. Okey, ni contoh ya. Contoh yang pertama. Ini maksud dia, kalau kita dah ada cumulative, kita nak mencari X sama dengan, katakan saya ambil contoh lah, X sama dengan 3. Maka daripada F tu, kita boleh ambil F3 subtract to F2. Itu maksud dia. Inilah. Ni. Kalau kita nak mencari probability, ini peraturan yang pertama. X equals to 5. Itu maksud dia F5 subtract to F4. Ini maksudnya kalau kita dah ada cumulative, kita dah ada cumulative function, kita nak dapatkan probability. So terus kita akan ambil F5 subtract to F4 dan seterusnya. Okey, kemudian nombor 2 ni, peraturan nombor 2. Kalau kita nak cari probability X more than 1. Okey, biasanya sebab takrifan untuk cumulative, dia mesti menggunakan X less than or equals to satu nilai. Dia mesti guna less than. Jadi kalau kita jumpa soalan yang macam ni, maka kita kena tukar satu tolak. Bila kita guna satu tolak, maka simbol ni dia akan tukar. Lebih besar akan jadi lebih kecil. Non equal dia akan jadi equal. Okay? So yang ini adalah takrifan untuk cumulative. Itu yang kita boleh tukar jadi 1
subtract to FA. Okey, nanti kita tengok contoh. Ni saya bagi satu je contoh ni. Okey, katakan nombor 2 tadi. Contoh dia, probability X more than 3. Kita dah ada cumulative ni. Maka kita akan ambil 1 minus probability X less than or equals to 3. Yang ini sama masuk dengan 1 minus F3. Okey. Kemudian, peraturan yang ketiga. Okey, peraturan yang ketiga. Kalau kita ada X between A and B, tapi dengan syarat pastikan sebelah kanan ni mesti ada sama dengan. Mesti ada sama dengan. Okay, mesti ada sama dengan. Maka terus kita akan ambil FB. Okay, FB tolak dengan A. Maksud dia, kanan tolak kiri. So akan ambil FB tolak FA. Contoh. Katakan kita nak mencari X between 2 and 4. Contoh. Tapi kita lihat sebelah kanan ni dah ada sama dengan. Maka terus 4 tolak 2. F4 tolak F2. Ada macam tu. Itu peraturan nombor 3. Okay, kamu hafal sampai 3 ni je. Sampai 3 ni je. Yang ni nanti kita ubah sesuai. Okay, contoh saya nak bagi contoh. Katakan nombor 4 ni, soalan X, nombor 4, X, dua-dua ni. Katakan sini 1, sini 5 lah contoh. Okay, kita jangan ambil F5 tolak F1. Kalau kita nak ambil F5 tolak F1, pastikan sebelah kanan ni mesti ada sama dengan. Maka disebabkan ini diskrit, ni diskrit, maka kalau saya nak letak sama dengan, nilai paling tinggi adalah 4. Ni kalau kita senaraikan 2, 3, 4. So nilai yang paling tinggi tu 4. So letak sini 4. Barulah kita ambil F4 tolak F1. F4 tolak F1. Okay? Jangan ambil daripada sini. Kalau ambil daripada sini, maksud dia 5 tolak 1. Salah lah. Kita mesti jadikan nombor 3 tadi. Ini peraturan nombor 3. So ingat ni, peraturan nombor 3. Kemudian, kalau kita lihat soalan nombor 5 lah, contoh. Peraturan nombor 5. Okay, katakan kita jumpa soalan X, dua-dua ni ada sama dengan. Katakan sini 1, sini katakan 5 lah. Dua-dua sama dengan. Okay. Kita jangan ambil F5 tolak F1. Sebab peraturan nombor 3 ni belum ada lagi. Okay, jadi kita kena ubah supaya X sebelah kanan je sama dengan, sebelah kiri jangan ada sama dengan. Tapi kita pastikan maksud yang sama dengan yang tadi. Jadi yang ini kalau kita nak letak lebih besar, maksudnya dia mesti bermula daripada 0. Ini kalau kita senaraikan, nombor dia 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni kalau saya ubah ini, betul tak kita check sama. X greater than 0, maksud dia bermula dengan 1 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Kan maksud dia sama. Cuma saya nak ubah, pastikan sebelah kanan sama dengan, sebelah kiri tak ada sama dengan. Bila dah berlaku macam ni, baru kita gunakan cumulative. Jadi kita boleh ambil lah F5 tolak dengan F0. Terus kita akan dapat jawapan.